Nanti sepupu engkau sendiri datang nak bunuh engkau. Kita tengok akan berlaku zalim, orang Islam akan ditindas, akan Nabi mengatakan kita seperti juadah. Mengerikan tau, kalau kita tengok semuanya mengerikan. Kita akan jadi seperti juadah yang lazat. Mereka akan keroyok kita ramai-ramai macam makan nasi ambeng begitu. Makan nasi dalam talam, macam makan macam serigala makan seekor haiwan gitu. Mereka akan terkam kita ramai-ramai. Tak cukup itu, setiap dah daripada mereka berapa jenis itu, setiap satu panggil geng-geng dia untuk terkam sama kita. Allah, agak-agak boleh terlawan tak? Agak-agak kita boleh menang tak? Agak-agak boleh survive ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam Jumaat ini sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca maulid, hikayat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tentang akhlak perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana pentingnya kita di bawah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan begitu penting peranan baginda sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat, sampai ke mahsyar, sampai ke masuk ke jannah. Semua itu semua peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Taala beri kita iman. Kita dijadikan Allah Taala hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kita kenal Tuhan kita itu sebesar-besar nikmat. Allah sajalah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia, menciptakan segala-galanya. Yang wajib disembah hanya Dia saja, tidak ada yang lainnya. Maha perkasa hanya Dia saja, tempat bersandar hanya Dia saja, tidak ada lainnya. Dan Dia pula akan kita ngadap kepadanya, dan Dia pula akan hisap pada kita, dan Dia akan soal pada kita, dan Dia akan meletakkan kita sama ada dalam nerakanya ataupun syurganya. Betapa kalau seorang hamba tidak kenal pada Tuhannya, betapa kalau seorang hamba tidak iktiraf Tuhannya. Na'udzubillah min zalik. Syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang jadikan kita hamba-hamba yang beriman kepadanya. Maka kita sudah beriman kepadanya, diberi iman kepadanya, kita kena syukuri nikmat itu dengan junjung syariat agamanya, syariat Islam. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang disuruh olehnya, tinggal apa yang ditegah olehnya. Redha dengan qada dan kadarnya, syukur atas segala nikmatnya. Bersandar hanya kepadanya, mengharap hanya kepadanya, bersedia untuk menghadap padanya, bersedia untuk berjumpa kepadanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui tuan-tuan sekalian, kita sekarang sudah sampai penghujung akhir zaman ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja sudah kira nabi akhir zaman. Turunnya Nabi Adam alaihissalam dari langit ke bumi itu sudah dikira sebagai era akhir zaman sudah bermula. Kenapa? Makhluk penghabisan yang akan menghuni muka bumi ini, spesies penghabisan, ialah anak Adam alaihissalam. Anak cucu Adam lah yang akan hidup memakmurkan muka bumi ini sampai akhirnya, sampai kiamat ialah anak cucu Adam. Maka apabila sudah turun Nabi Adam AS, bermakna alam ini, bumi ini sudah sampai penghabisannya, last episodenya. Maka satu Nabi ke satu Nabi, satu Nabi ke satu Nabi, sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sudah penghujungnya. Itu sudah penghujungnya. Dan Nabi kita pun sudah wafat. Daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampailah ke penghujungnya. Sekarang kita sudah di penghujung punya penghujung. Dan daripada era Nabi Adam alaihissalam saja sampai hari kiamat itu dah boleh dikirakan sikit saja waktu dunia. Berbanding kalau ikut ulama tarikh bahawasanya Nabi Adam sampai kita lebih kurang 10,000 tahun sahaja. 10,000 tahun saja. Sebelum itu sudah berapa million years sudah ada, billion years sudah ada. Dinosaur sudah ada apa semua. Jadi Nabi Adam tu sekira dah ujung. Nabi Muhammad ujung. Kita ni ujung punya ujung. Jangan kita rasa masih lama lagi kiamat. Kalau lama kiamat sekalipun, ajal kita pun masih dah dekat dah. Taruhlah orang-orang zaman caveman, zaman dinosaur. Mereka jauh daripada kiamat. Tapi masih hidup sampai sekarang ke? Mereka punya zaman jauh daripada kiamat. Lagi berapa ribu-ribu tahun sebelum kiamat. Tapi mereka masih hidup sampai sekarang ke? Mati juga. Yang hidup akhir, yang hidup pada belum akhir zaman pun sudah mati juga. Bertemu dengan kiamat mereka sendiri. Bertemu dengan akhir zaman mereka sendiri. Ini kan pula kita sekarang ini, kita menghadapi, kita diambang dua. Satu ambang kiamat besar, satu ambang kiamat kecil kita sendiri. Ya? Kita ambang kiamat kita sendiri. Dan apabila kita sebut tentang perkara akhir zaman, tuan-tuan sekalian, memanglah sangat-sangat mengerikan perkaranya. Sangat-sangat mengerikan perkaranya. Kita akan lihat orang-orang akan zahat, orang akan zalim, sehingga Nabi menyebutkan, nanti sepupu engkau sendiri datang nak bunuh engkau.
Saudara mara kau sendiri sekampung datang nak bunuh kau. Jiran kau sendiri datang nak bunuh kau, sampai begitu. Tapi Nabi mengatakan pada ketika itu, jadilah seperti yang terbaik antara dua anak Adam, Kabil dan Habil. Bagaimana Kabil dan Habil, adik yang nak bunuhnya, abang lawan tak? Abang tak lawan. Kalau kita nak lawan boleh tak? Boleh, kerana mempertahankan diri. Tetapi begitu kita angkat senjata saja, kita dah sama-sama menggobarkan fitnah. Pada ketika itu, jadi yang dibunuh lebih baik daripada jadi yang membunuh. Pilih nak jadi yang dibunuh ke nak jadi membunuh? Biarlah jadi yang dibunuh tu lebih baik. Relakan syahadat saja, istighfar menghadap Allah Ta'ala. Kita tengok akan berlaku zalim, orang Islam akan ditindas, akan Nabi mengatakan kita seperti juadah, mengerikan tau. Kalau kita tengok semuanya mengerikan. Kita akan jadi seperti juadah yang lazat. Mereka akan keroyok kita ramai-ramai macam makan nasi ambeng begitu. Makan nasi dalam talam, macam makan macam serigala makan seekor haiwan gitu. Mereka akan terkam kita ramai-ramai. Tak cukup itu, setiap dah daripada mereka berapa jenis itu, setiap satu panggil geng-geng dia untuk terkam sama kita. Allah, agak-agak boleh terlawan tak? Agak-agak kita boleh menang tak? Agak-agak boleh survive ke tidak? Begitu Nabi mengatakan. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ketika itu kita sedikit ya Rasulullah? Nabi mengatakan banyak, bahkan banyak. Tetapi seperti buih bah. Buih bah tu apa tahu? Buih bah tu seperti yang dihanyutkan oleh bah. Baru lepas ni kita dapat tengok sendiri dengan mata kepala kita. Bah Shah Alam tu, saya selang berapa hari pergi tengok, inilah namanya buih bah. Di tepi jalan banyak sekali. Itu yang dihanyutkan oleh bah. Apabila bah dihanyutkan itu semua, dihanyutkan itu namanya buih bah, yang hanyut bersama bah. Semua ada. Kita akhir zaman macam buih bah. Dalam apabila bah hanyutkan semua barang-barang semua tu, maknanya yang terapung bukan buih laut tau, yang terapung bersama dengan bah, yang dibawa oleh bah. Kalau dibawa oleh bah tu apa ada? Pintu ada, tingkap ada, kereta pun ada, lembu pun ada, macam-macam ada. Tapi semua boleh pakai tak? Pintu dah terkopak, bumbung dah terlepas, lembu dah kembung. Semuanya ada, tapi semuanya dah tak boleh pakai lagi. Semuanya dah terkopak, dah tanggal, dah rosak, dah mati, dah busuk semuanya. Begitulah kita akhir zaman ya. Akhir zaman umat Islam ramai. Jadi agak-agak kita ini binasa ke, kita hancur ke? Boleh survive tak? Boleh selamat tak? Bukan boleh survive, boleh selamat. Memang survive, memang selamat. Memang wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu adalah kesudahan yang baik, kesudahan yang jaya, kesudahan yang menang adalah bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala akan wariskan muka bumi ini untuk hamba-hamba yang beriman sahaja. Bermakna pasti akan survive, pasti akan selamat, pasti akan terpelihara. Habis yang mereka nanya kita tu, kenapa pula boleh pulanya? Apa gunanya? Mereka kacau orang Islam, mereka ganggu orang-orang mukmin. Kerana itu dah janji Allah Ta'ala. Allah izin, Allah Maha Adil. Kita hamba Allah, mereka pun hamba Allah. Dan mereka Allah dah kasih izin sama mereka daripada atuk moyang mereka, iblis yang pertama, nak sesatkan kita, nak ganggu kita sampai akhir hari kiamat. Allah telah izin dan Allah Ta'ala tunaikan janjinya Allah Ta'ala kepada mereka. Dan mereka hamba Allah, kita hamba Allah, mereka pun hamba Allah. Maka apa kalau kita minta Allah beri, kalau mereka minta pun Allah Ta'ala beri. Dan Allah Ta'ala jalankan dunia ini dengan sunatullah, sistem Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beri kita pakai, Allah pun beri mereka pakai. Seperti garam rasanya masin. Kita rasa masin, orang kafir makan masin tak? Masin juga. Cili pedas, itu sunatullah. Kita makan cili pedas tak? Pedas. Mereka pedas tak? Pedas. Begitulah juga bom, kalau kita pakai boleh ledak, mereka pakai pun boleh ledak. Jadi mereka pakai sistem Allah Ta'ala. Allah izin kerana mereka sama-sama penghuni muka bumi ini. Allah izin mereka bikin bom, Allah izin mereka bikin macam-macam. Nanti kalau kita tengok zaman-zaman Dajjal dan kuncu-kuncunya, ya, macam-macam Allah Ta'ala izin. Dia ada segala prasarana yang ada atas muka bumi ini, di alam ini, Allah izin mereka pakai. Udara Allah Ta'ala izin mereka pakai. Hujan Allah Ta'ala izin mereka kontrol. Cuaca Allah Ta'ala izin mereka untuk ganggu. Semuanya mereka Allah izin. Allah izin, Allah izin, Allah izin. Tapi ingat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka hamba Allah Ta'ala. Di samping itu, apa mereka nak, Allah izin. Apa mereka buat, Allah izin. Tetapi di situ, di samping Allah izin mereka, Allah pun nak buat apa yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala setakat izin apa yang mereka buat, tetapi Allah juga tetap buat apa yang Allah Ta'ala buat. Dan apa yang Allah Ta'ala buat itu yang akan berjaya, yang akan lulus.
Mereka punya setakat dikasih izin sahaja. Dikasih izin, berjaya tak dikasih. Dikasih izin, jaya tak dikasih. Allah punya rencana juga, Allah punya taktik, Allah punya atur juga yang akan bergerak, dan Allah Ta'ala punya langkah-langkah juga yang akan sampai kejayaan. Sampai kejayaan. Jadi kita katakan boleh survive ke, boleh selamat ke? Yes, sudah tentu. Sudah tentu. Kerana sudah ada janji Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi macam mana ya? Kalaulah ini kita kena cakap ya, kita tak bukan angan-angan tahu. Sekarang kita kena cakap. Kalaulah kita jumpa. Dari zaman sahabat saja mereka sudah bincang, ya Rasulullah, kami nak ke mana? Ya Rasulullah, macam mana kami kalau lapar nak makan tak roti Dajjal? Zaman Nabi punya sahabat dah bincang, dah minta, dah tanya. Agak zaman kita tak nak bincang ke? Tak nak fikirkan ke? Perlu. Kalau kita tak jumpa ya sudah. Tapi kesian anak cucu kita jumpa. Kalau kita jumpa tak ada persiapan, macam mana tuan-tuan sekalian? Kalau takdirlah betul zaman kita, mustahil tak? Ya tak mustahil. Anything can happen anytime. Apa-apa saja boleh berlaku, dengan sekelip mata boleh berubah keadaan, boleh berlaku kalau sudah sampai janji Allah Ta'ala. Nabi tengah tidur, tahu dibawa naik Mi'raj begitu tinggi, tanpa warning, tanpa kasih maklumat, tanpa kasih apa advance notice, tak ada apa, begitu. Allah nak bikin apa, Allah dah atur, dan semuanya akan jadi, semuanya akan jadi. Maka jangan kita rasa tidak akan berlaku. Kalau takdir zaman kita berlaku, macam mana tuan-tuan sekalian ya? Macam mana nak elak mereka punya orang-orang jahat punya super power? Macam mana nak elak mereka punya plan? Macam mana nak elak mereka punya rencana? Macam mana nak elak mereka punya teliti bikin atur program semua? Ya, banyak sebetulnya caranya. Banyak cara untuk kita escape daripada gangguan mereka. Banyak caranya untuk kita selamat daripada rencana-rencana mereka. Banyak, cuma kita kena pakai, kita pandai pakai. Kita tak pandai bikin bom untuk lawan orang. Kita tak pandai bikin meriam. Kita tak pandai. Tapi kita pandai apa? Mereka pakai prasarana Allah. Kita pakai Allah, damping dengan Allah. Mereka pakai alat-alat yang Allah Ta'ala berikan. Mereka pakai segala benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita pakai hubungan kita dengan Allah. Kita pakai janji Allah dengan kita, janji kita dengan Allah. Kita pakai hubungan kita dengan Allah. Itu mereka tidak ada. Mereka ada teknologi, mereka faham ilmu itu dan ini. Mereka macam-macam mereka kaji. Tapi mereka tidak ada penjalinan dengan yang maha tadbir. Kita macam-macam Allah dah janji. Kalau kita baca kitab Fiqh Tahawulat Abi Bakar ini, kita bilang ketika ini kita kena pandai-pandai cari hasanah. Hasanah tu binting-binting. Di balik apa dinding-dinding, kubu-kubu yang kita boleh bertahan. Sebetulnya banyak jalan kita boleh selamat. Banyak jalan. Di antaranya apa? Doa. Nabi mengatakan ya, Allah berfirman bahawa Nabi menyebutkan bahawasanya kalau bala turun sama ada memang daripada Allah sendiri ataupun hasil perbuatan manusia yang Allah Ta'ala luluskan. Bala turun, doa naik. Doa dan bala senantiasa belaga sehingga bala tak boleh turun. Doa senantiasa minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa, bala sama ada bala semula jadi ataupun bala lantaran perbuatan manusia pun tak jadi turun kalau dengan kita doa. Dia buat apa-apa Allah izin. Maka bala yang daripada mereka buat itu dah hampir nak timpa kita, tiba-tiba naik doa kita, tak turun bala dia, tak jadi. Doa lagi apa lagi boleh tuan-tuan sekalian? Dia nak kasih kita kemarau, umpamanya lah dia kontrolkan cuaca nak kita kemarau. Kita ada satu cara nak turunkan hujan, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Aku berkata kepada kaumku supaya mereka istighfar kepada Allah. Ia Maha Pengampun. Nanti Allah Ta'ala akan turunkan awan hujan, dapat hujan. Mereka bikin teknologi kontrol awan, kontrol ini. Allah izin. Wah, tengah kemarau. Tak tahu kita astagfirullah. Allah dah janji. Allah janji untuk approve mereka punya program. Allah pun ada janji dengan kita. Kita istighfar, tak tahu hujan turun. Tengah alam mereka kering, tiba-tiba hujan. Kau tahan awan lain. Allah Ta'ala hantar awan lain. Awan yang kau tahan, Allah Ta'ala izin. Kau collect awan. Wallahu alam lah, tak tahu awan ni boleh di-collect ke tak di-collect. Sebab Dajjal boleh kontrol hujan tau. Boleh tempat dia ada hujan, tempat kita kemarau. Dia kontrol hujan, dia tarik hujan, dia tarik awan sini. Allah banyak simpanan lah. Allah banyak simpanan. Yang mereka buat, pakai mesin mereka, pakai alat mereka, ikut daya
upaya mereka yang terhad, yang dalam simpanan Allah Ta'ala, tak sebanyak-banyaknya mereka tak boleh kacau, mereka tak boleh kontrol. Mereka kontrol awan ini, bawa pergi sana. Allah tak awan lain, Allah banyak awan. Kau istighfar, hujan, tak tahu hujan. Ini bulan Rejab ni, dah berapa minggu kering, tak tahu bulan Rejab, banyak orang istighfar, tak tahu hujan, sejuk hujannya. Dan hujannya pula hujan rahmat, bukan hujan yang menakutkan. Bukan hujan yang menakutkan, hujan rahmat, sejuk dari pagi, hujan sampai sekarang ni. Alhamdulillah, syukur rahmat Allah Ta'ala. Apa lagi kita boleh bikin? Kita boleh doa, kita boleh istighfar. Lagi kita boleh apa lagi? Kita boleh waspada, curiga. Kalau kita senantiasa waspada dan curiga terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita, selamat tau. Walau kita tak ada apa-apa sekalipun. Kalau kita tidur saja, tak guna. Paling-paling tidak waspada. Kalau pencuri nak masuk rumah kita, kita tahu pencuri itu jahat ke baik? Yang jahat lah. Pasti ada alat-alat dia bawa, ada senjata dia bawa. Tapi dia tengah nak ompel ke, dia tengah nak pasang apa ke, tengah nak kopi apa, dia nampak kita tengah tengokkan dia. Ataupun dia tengok kita tengah mondar-mandir, tengah alert dalam rumah. Walau kita nampak dia, kita tak nampak dia. Tapi dia nampak kita tengah alert. Apalagi kita tengok dia, kita nampak dia. Walau kita tak pegang satu pisau pun. Dia tengok kita, dia jadi pecah masuk rumah kita tak? Tak jadi. Dia punya rencana tak jadi. Lagi kalau dia tengok kita ada pegang handphone, lagi dia tak berani. Kita tua, kita seorang je kat rumah, kita pegang handphone, lagi dia tak berani. Kalau dia nampak kita tak ada pegang handphone sekalipun, dia nampak kita alert, alamak, paling tidak dia postpone, paling tidak dia slow, dia nak buat apa dia punya rencana. Alert sekali. Kalau kita alert boleh melangkis tau. Cukup hanya alert, jangan lawan, alert saja. Adakah ini tipu daya mereka? Adakah ini gangguan mereka? Adakah ini di ayah mereka? Adakah ini projek mereka? Kalau kita alert saja, dia tahu kita alert. Bahawasanya yang kalau kita tak alert, kita makan segala apa-apa yang disuapnya dia. Kita makan, ambil saja. Allah, ni tak alert dah, kenyang, tahulah aku gasak dia. Tapi kalau kita alert senantiasa, cukup hanya kita alert saja. Tak jadi dia punya rencana pada kita. Paling tidak dia seram-seram. Alamak, jangan-jangan dia dah tahu tak? Jangan-jangan dia dah tahu tak? Kalau kita tahu pun sebetulnya kita tak ada daya sebetulnya, ya. Tapi buat mereka seram-seram. Sebetulnya banyak tuan-tuan sekalian. Sebab itu ada yang orang boleh sampai begitu punya jahat orang kufar, begitu punya banyak senjata mereka, begitu punya plan mereka pun yang menang orang Islam segelintir juga. Ya, macam mana boleh menang? Yang dia dimenangkan oleh Allah. Maka kau kena tahu macam mana nak jalin hubungan dengan Allah. Maka kena tahu macam mana nak minta tolong Allah. Kena tahu jalan-jalan yang disiapkan oleh Allah. Jangan pakai jalan mereka. Jalan mereka tak laku. Jalan mereka jalan makhluk. Kita pakai jalan Khalik yang menciptakan segala-galanya. Direct kepada yang overall in charge, overall control, Allah Subhanahu Wa Taala. Direct kepada janjinya. Dia serang, dia kacau, dia ganggu, dia tindas. Ada lagi satu, dia kalah, dia jatuh, dia mati, dia binasa. Kita terus direct kepada yang itu. Ya Allah, aku tunggu yang itu. Mati, syahid. Hidup, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tak ada ruginya umat Islam. Tak ada ruginya Islam. Jadi senantiasa kena alert, senantiasa kena jaga. Kita boleh tangkis segala bala dengan doa. Termasuk bala tu dengan gangguan-gangguan manusia sekali, ya. Dengan doa, dengan istighfar, dengan banyak sedekah. Banyak sedekah tu padamkan murka Allah Ta'ala. Banyak sedekah tu tolakkan bala. Sedekah. Sedekah. Ketika itu kalau ada ubi, sedekahkan. Jangan makan saja anak beranak. Kalau ada beras, berikan sedekah orang. Banyak sedekah. Banyak istighfar. Banyak dakwah. Semua itu mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita tak buat. Jadi apa mereka buat, kita tak boleh buat apa yang mereka buat. Kita buat apa mereka buat, mereka pakai banyak lagi. Mereka ambil daripada Allah punya store, iaitu alam semesta ni. Mereka ambil banyak. Kita tak ambil daripada Allah punya store. Kita ambil yang dia tak boleh ambil. Iaitu penjalinan kita dengan Allah Ta'ala. Pembelaan Allah terhadap kita. Janji-janji Allah pada kita. Allah ada janji mereka menang tak? Tak ada. Allah janji kita menang tak? Pegang itu janji dengan Allah. Pegang, ya Allah, biar kami menang, ya Allah. Biar kami umat Islam menang, ya Allah. Allah ada janji mereka, apa? Kalau engkau berjoget, aku turunkan hujan. Allah ada janji sama kita. Kalau engkau istighfar, aku turunkan hujan. Allah ada janji mereka ke? Kalau kau main pakau, perut engkau kenyang. Allah ada janji kita. Kalau kita baca subhanallah, subhanallah, perut kita boleh kenyang. Begitu, ya. Kita ambil janji Allah. Yang janji Allah terhadap mereka terkait barang-barang dunia yang mereka boleh pakai. Segala sistem sunnatullah ini. Itu pun akan dicabut oleh Allah Ta'ala satu hari nanti.
akan dicabut, akan di-convert oleh Allah Ta'ala sistemnya. Apa yang mereka dah buat semuanya tak jadi. Makan cili tak rasa pedas ketika itu, umpamanya lah. Makan garam tak rasa masin. Ledakkan bom, tak bunyi boom, bunyi put. Pun boleh tak? Boleh, hanya jadi macam kentut saja bom dia. Pun boleh. Kalau Allah Ta'ala nak, boleh tak? Boleh. Kau jangan heran. Jadi dipakai itu semua, hatta benda tu boleh work sekalipun, there's bigger power daripada itu. Ini kan pula benda itu pun semua memang mungkin tak ada work pun. Pokoknya kita ada, bukan tak ada jalan, ada jalan. Kita sebutkan ni semua tuan-tuan sekalian, biar kita sedar, biar kita berjaga senantiasa. Kalau kita jumpa, kita ada siap sedia. Kalau kita tak jumpa, ya mudah-mudahan cakapan ini dapat turunkan kepada anak cucu kita yang akan jumpa, biar mereka tabah hati. Biar mereka tabah hati untuk menghadap ni. Kerana Nabi kalau dia bilang pasti berlaku, pasti berlaku. Pasti berlaku. Tak zaman kita, anak cucu kita pasti jumpa. Daripada zaman sahabat saja sudah jumpa. Satu seorang Arabi, orang Badui. Dia masuk nak tanya sama Nabi satu perkara. Sahabat bilang, jangan tanya. Kau tengok muka Rasulullah ada berubah sedikit. Nampak tanda tak happy Nabi dengan kedatangan dia ke, dengan suasana apa ke. Jangan tanya. Sahabat cukup sensitif dengan Nabi. Mereka cukup jaga. Nampak Nabi letih, nampak Nabi tak happy, mereka tak tanya. Muka Nabi ada tanda-tanda Nabi tak happy. Arabi ni boleh saja je dia tanya. Tak apa, aku tengok, aku tanya dia, aku tengok. Nanti aku tanya, nanti bahkan Nabi ketawa, dia bilang. Aku akan buat Nabi ketawa. Pertanyaan dia tu, tapi dia tanya kelakar tau. Tapi tanya tu tanya bermakna. Dia tanya, ya Rasulullah, nanti kalau sampai zaman Dajjal, kalau aku dah lapar sangat, aku nak bikin apa? Adakah aku tahan lapar sampai aku mati? Bikin apa aku mati? Sia-sia. Ataupun aku makan roti dia bilang, aku dengar Dajjal akan kasih tharid. Tharid tu makanan orang Arab suka. Tharid tu apa tau? Roti, dia taruh sop, kemudian ada daging sikit, dia suir-suir gitu. Kalau kita soto lah, kalau soto kita tu tharid kita tu soto lah. Orang-orang tua kita dulu zaman belum ada roti, 400-500 tahun dulu, kan Habaib dah di sini, ulama-ulama ada di sini. Dia kan tahu hadis Nabi. Dia kepingin nak makan sarit. Zaman dulu belum ada roti, maka digantikan dengan lontong gablok. Lontong itu apa? Nasi impit. Dengan nasi impit ditaruhkan itu soto tu sarit kita, sarit Jawa kita, soto. Maka dia bilang, aku dengar Dajjal ada serve sarit. Dia dengar sarit. Macam kita nanti, dia datang tempat kita, nanti dia bawa apa tau? Dia bawa nasi ambeng. Kalau dia pergi Kelantan, dia bawa nasi budu. Kalau dia pergi Melaka, dia bawa nasi cencaluk. Semuanya begitu. Semua apa yang orang lokal ada, dia tahu seleranya, dia boleh kasih begitu. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, aku dengar Dajjal nanti dia akan serve sarit. Ketika tu aku dah lapar sangat. Adakah aku mati gitu saja dengan lapar? Ataupun aku makan sarit dia kenyang-kenyang? Dah aku makan kenyang-kenyang, kemudian aku bilang dia, aku beriman dengan Allah, aku tak beriman dengan kau. Maknanya dia nak trik Dajjal. Dia makan Dajjal, tapi makan Dajjal punya makanan, tapi dia tak nak beriman dengan Dajjal. Tak nak beriman dengan Dajjal. Maknanya dia tahu. Maknanya Badui ni tahu bahawa kalau dah makan makanan dia, akan terikut, iman akan berpaling pada dia. Jadi dia tanya Nabi dulu. Sebelum dia makan, dia tanya dulu. Sebelum dia makan, dia tanya dulu. Ya Rasulullah, ataupun aku makan kenyang-kenyang, lepas aku kenyang-kenyang, aku bilang aku beriman dengan Allah. Maknanya aku nak nafikan iman dengan dia. Nabi ketawa geli-geli hati sampai nampak garham. Maknanya pertanyaan itu kelakar lah, dia nak trik Dajjal ya. Nabi bilang, jangan makan. Nanti yang mengenyangkan kau ialah Allah, sebagaimana Allah kenyangkan orang-orang mukmin. Begitu ya. Dah sampai dah begitu sekali, Nabi tak bilang, apalah engkau tu zaman bila nanti cucu cicit engkau berapa puluh keturunan. Antara Nabi dengan kita sekarang, Sayyid dah ada 42 keturunan, 39 keturunan. Ya, nanti keturunan ke berapa? 44. Oh, yang paling bungsu saya pernah dengar 42 keturunan. 39 turunan ni, 44 yang paling kecil saya pernah jumpa, dah sekarang dah 44 turunan Nabi sekarang. Nabi tak ada bilang, iaitu nanti lepas 40 keturunan akan datang, kau janganlah sibuk-sibuk sangat, apalah tanya ni sarit semua. Nabi layan, dan Nabi sebutkan prosedur dia. Jangan makan, nanti yang mengenyangkan kau ialah Allah, sebagaimana Allah kenyangkan orang-orang mukmin ya. Jadi kita tengok di situ, sahabat-sahabat pun tanya, sahabat-sahabat pun bimbang, dan Nabi tak nafikan persediaannya, persiapannya. Nabi berikan pesanannya, Nabi berikan panduannya kepada sahabat yang bertanya itu. Pada zaman kita ni agak-agak lagi dekat ke zaman sahabat tu lagi dekat? Ya, zaman kita lebih dekat. Jadi
Ada caranya. Bukan hanya terikut cakap dia, bukan hanya kena lawan dia, ikut dia pun tidak, lawan pun tidak. Cari jalan lain. Jalan pintas namanya. Jalan pintas. Jalan pintas. Kalau jalan ada traffic jam, kau macam mana? Seboleh-boleh nak tunggu jam itu, jangan. Nak tolak semua kereta ke tepi, kau tak kuat. Maka bikin apa? Senyap-senyap, turun kereta, jalan kaki. Merangkak bawah kereta, tahu-tahu kau dah sampai depan. Umpamanya ya, umpamanya. Jalan banyak jalan, jangan bimbang. Banyak jalan, kita orang Islam banyak jalannya, Cuma kau mati tak mati. Kalau sampai ajal, nanti Allah Ta'ala temukan kita dengan kepayahan, matilah kita. Selagi masih nak dipanjangkan umur, selagi masih, kerana kalau tak kita yang panjang umur, kawan kita ada yang panjang umur. Pasti umat Islam ada yang panjang umur akan mencapai kejayaan. Kan ada nanti zaman Nabi, zaman Imam Mahdi, kan ada nanti zaman Sayyidina Isa, semua mukmin belaka, tak mati belaka semuanya kan. Bermakna ada yang hidup. Macam mana dia boleh survive itu? Macam mana dia boleh endure the difficulty? Dia boleh tahan kepayahan. Macam mana dia boleh sabar? Macam mana dia boleh selamat? Macam mana dia boleh kental imannya? Macam mana dia boleh escape daripada yang jahat begini semua? Tahu cari jalannya. Jalannya penjalinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Pokoknya Dajjal ni tak boleh diikut. Walau sikit sekalipun. Kau ada iman, tapi imanmu tak full. Masih ada sedikit allowance untuk cinta dunia di situ. Itu dia masuk, ditarikkan dengan iman-iman kau sekali habis. Tapi setengah golongan dia ada kafir. Tapi kafirnya pun kafir jahat lah. Tapi jahat dia tak full. Nasrani kan kafir. Tapi dia punya jahat dia, dan setiap derhaka pada Allah Ta'ala kiranya jahat lah, sebab tak iman pada Allah Ta'ala. Tapi jahatnya tak full. Iaitu apa? Dia tidak sekongkol dengan Dajjal and the group. Dia tak sekongkol dengan Yahudi. Kerana dia masih ada reserve sedikit kebaikan, nur masuk, dia dapat iman. Na'udzubillah, akhir zaman orang-orang mukmin pun boleh jadi kafir. Kenapa? Iman dia dah lah tak full. Memang tak semua orang imannya full. Tapi dia ada reserve iman itu untuk cinta dunia, takut kalah, takut mati, takut sakit, takut itu, takut ini semua. Syaitan Dajjal gunakan itu untuk kan dengan iman-imannya sekali diragutnya. Ada pula yang kafir. Tadi mukmin boleh kena tipu. Yang satu ada pula kafir. Nasrani kan kafir. Tapi macam mana dia boleh masuk Islam zaman Nabi Isa turun? Bermakna ketika Dajjal bergaduh dengan kita umat Islam, dia tak campur. Kalau dia campur, dia ditindak oleh Nabi Isa. Kalau dia campur, dia tindak oleh Sayyidina Imam Mahdi. Dia tak campur. Dan kenapa tak campur? Sebab dia tak peduli. Dia tak nak ikut telunjuk Dajjal. Hanya kerana dia tak ikut saja, telunjuk Dajjal, semua pada bilang not logic. No need to follow. Sebab kalau kita tengok ayat Al-Quran tentang pedayaan mereka, Allah Ta'ala semua afala ta'qilun, afala ta'qilun, tidak kau pakai akal, tak pakai akal. Patut umat Islam lebih daripada itu. Umat Islam bukannya ada akal, ada iman. Tapi sayang, Imam Haddad sudah mengatakan, kalau demi akal, nafsumu tundukkan. Demi iman, akalmu tundukkan. Kita umat Islam ada akal, ada iman. Tapi demi nafsu, akal kita taruh tepi, iman pun kita singkirkan, maka ikut nafsu jatuh. Tetapi orang Nasrani, dia belum ada iman, tapi dia ada satu menang. Dia menggunakan akal, dia tak gunakan nafsu. Dia menangkan akal pada nafsu. Masih ada point di situ. Maka Allah Ta'ala berikan mereka iman. Kerana mereka masih ikut sistem. Mereka pakai akal pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna nak lawan Dajjal ni tak payah banyak apa tahu. Pakai akal aja pun dah boleh tahu. Kalau orang nak pakai akal aja, nampak dia punya benda tu, nampak logik tak logiknya. Apa yang diberikan tu logik tak logiknya ya. Dan ini semua kita kena jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Takdir ni kita mati besok lusa ya. Kita jumpa Rasulullah, ditanya Sayyidina Umar, apa kau buat pada zaman kau? Paling tidak aku alert ya Rasulullah. Paling tidak aku jaga ya Rasulullah. Paling tidak aku takut ya Rasulullah. Paling tidak aku dengar nasihat-nasihat untuk selamatkan iman. Tapi nasib baik aku dah mati, aku tak jumpa Dajjal. Sebab kalau mati tak jumpa Dajjal bagus. Nabi bilang beruntung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku. Mati sebelum imam. Mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Rasulullah, untung sahabat-sahabat yang wafat sebelum Rasulullah yang sembayangkan, Rasulullah yang doakan. Dia kena siksa kubur pun Rasulullah ambil pelepah tamar, bagi 2, taruh sini, terangkat siksa kubur. Untung yang mati sebelum Rasulullah, mati sebelum imam. Mati sebelum imam tu imam siapa? Itu guru mursyid kita. Untung orang kalau mati, tok syekh dia, tuan guru dia masih ada, dia yang doakan, yang fatihahkan, insya-Allah diterima oleh Allah Taala. Kawan-kawan saja sebut baik dah Allah Taala terima. Ini kan pula kalau guru dia, kita sekarang susah. Guru-guru kita banyak sudah meninggal dunia. Yang ada hanya siapa? Hanya kita dengan kita saja ya. Yang ketiga, beruntung mati sebelum Dajjal.
Kalau dah jumpa Dajjal, payah. Ya Allah, berlindung ya, berlindung ya. Ingat ya, Dajjal kasih roti pun kau jangan makan. Kasih sarit, sarit tu soto ya. Dajjal kasih soto pun kau jangan makan ya, kau jangan makan. Dia kasih maksiat nak makan ke? Kalau nak selamatkan Dajjal, jangan kau bilang, oh dia kasih itu aku tak nak makan. Dia ambil ini aku tak nak. Dia cadang ini aku tak suka. Dia beri ini aku tak nak. Itu semua sistem kedajalan. Itu semua sistem kedajalan. Oh. Tapi maksiat kan daripada iblis juga yang punya initiate. Maksiat kau terima pula. Maksiat roti pun kau tak boleh ikut, maksiat kau ikut juga. Tengok yang haram kau masih menteleng matanya, tak ada bilang ini Dajjal, ini Dajjal. Cakap ngumpat-ngumpat, cakap apa semua, keras hati, hasad, dengki semua, kau masih buat juga. Itu bukan Dajjal tu. Dajjal tu atasnya siapa? Kan iblis. Itu bukan syaitan dan iblis semua tu. Konon-konon tak nak Dajjal, tetapi segala Dajjalnya konon-konon kau tak nak ikut, tapi ketua Dajjal punya cadangan semua kau ikut. Na'udzubillah min dzalik. Maksiat tu semua ketua Dajjal punya program semua tu, segala maksiatnya semua tu. Roti pun Rasulullah tak kasih makan. Hiburan boleh, joget boleh, night club boleh, tengok gambar haram boleh, judi boleh, riba boleh, ujub boleh, takabur boleh, semua pun tak boleh. Jadi kalau tak nak Dajjal, kena package semuanya sekali. Kena package sama sekali, bukan hanya tak mau ini dan itunya, sedikit dan banyaknya, bahkan segala-galanya yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala. Semua itu adalah rencana musuh-musuh Allah. Mau selamat, selamatlah. Selamatlah. Sebab itu kita bilang ya, kalau akhir zaman, kalau nak rasa aman, ingin nak rasa aman daripada gangguan pada akhir zaman, satu aja jalannya. Apa? Buat maksiat. Buat maksiat. Kalau boleh banyak, kau akan rasa aman. Setakat rasa aman, tapi tak aman. Akan disiksa oleh Allah, dimurka oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi kau rasa aman. Ke apa? Musuh tak kacang kau. Mak member, dia tak kacang kau, dia kasih kau makan, kasih kau mewah, kasih apa. Tak ada. Dia syaitan jin tak cocok, syaitan manusia suruh komplain kau ke, suruh ganggu kau ke apa semua. Kau akan rasa aman. Rasa aman. Hanya rasa aman. Kau terus, kau buat maksiat, kau terus dibiuskan enjek, kau tak rasa payah, tak rasa apa. Ya betul, everything still okay. Everything still okay. Tapi sebetulnya dah very, very not okay. Begitu. Sekianlah tuan-tuan sekalian. Malam ini kita nak baca istighfar Rajab ya. Bagaimana kita baca istighfar Rajab ni, amalkan istighfar Rajab ya. Dia banyak manfaatnya ya. Bagaimana kita katakan ya, kalau istighfar, kalau kita tobat kepada Allah Ta'ala, kalau kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan satu tanda istighfar kita itu diterima oleh Allah Ta'ala ialah setiap kali kita istighfar, makin kita nampak dosa kita. Kalau lepas istighfar terus kita rasa macam, lepas istighfar tu rasa lapangnya dada macam wali lah sekarang, itu tak pakai. Itu tak pakai, itu namanya bohong. Itu namanya ibarat kau cuci lantai, maknanya sabun tu tak bagus, tak banyak buih. Kau baru cuci sikit saja, wah dah kilat lah, kilat apa tu, dakinya tu kau pandang kilat. Tapi kalau sabun yang bagus, apabila kau dah berus, kau akan nampak apa? Apabila kita dah berus layer atas, nampak daki bawah. Cuci lagi, nampak daki bawah. Cuci lagi, sampai berlapis-lapis semua, sampai satu titik pun kau nampak, kau berus sampai baru nampak putih, baru betul. Jadi kalau kita istighfar, kemudian kita nampak semua macam okey, semua tenang, tak pakai. Biar apabila kita dah istighfar, kita makin takut pada Allah Ta'ala, kita makin malu pada Allah Ta'ala. Makin lepas kita istighfar, kita nampak dosa kita silam, kita berus lagi, nampak lagi, kita berus lagi, nampak lagi, kita berus lagi, sampailah Allah Ta'ala terbitkan cahaya dalam hati kita, iman kepadanya, takwa kepadanya, taat kepadanya. Kemudian kita terus dampingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu purpose kita punya istighfar ya. Istighfar ini disusun oleh Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anak Imam Haddad, hampir 400 tahun yang lalu ya. Istighfar ini ibarat apa tahu? Saya kalau contohkan istighfar ni apa tahu? Compilation of surat saman. Surat saman. Kalaulah kita umpamanya lah traffic polis ke apa bilang, bulan ini siapa hantar surat saman pada kami, kami akan tengok. Yang ada hanya bayar tinggal 10 sen saja. Yang ada bahkan siapa hantar surat saman, kami kasih 10,000. Hoi. Agaknya kita bawa surat saman kita tak? Kita susun surat saman kita. Siapa bawa surat saman, apa, hanya fine-nya, baik fine 100 ke 200 ke, hanya bayar 10 sen, 20 sen. Setengah-setengah surat saman kalau kau bawa dan kau taruh betul-betul licin-licin, bahkan
kami terima surat saman, kami kasih kau 10,000. Agak-agak kita susun tak surat saman kita? Banyak tuan, saya banyak surat saman, saman trafik, saman lampu, saman speeding, saman ini, saman itu, saman langgar kucing, saman apa semua lah umpamanya. Yang tak salah pun kita bilang salah juga. Tuan, saya ada buat salah, saya ada buat salah. Sebab kalau kita kasih surat saman, kita dapat duit. Kita dapat duit. Saya ada buat salah. Tapi tak ada trafik pula. Saya salah, saya ada berasa terlanggar kucing umpamanya. Itu tak ada kesamaan. Tak apa saya ngaku salah. Ini saman ini. Jadi bulan Rejab ni bulan istighfar. Maka Habib ni senaraikan segala surat saman dia. Ya Allah, dosa yang aku sengaja, dosa yang aku tak sengaja, dosa yang patutnya ada roksah tapi kerana aku buat kerana nafsu, dosa yang sunat-sunat aku tinggalkan. Padahal tinggalkan sunat kan tak dosa. Pun dia minta ampun juga. Pasal kalau minta ampun dapat anugerah. Ini pintar. Kita agak galau kita susun gitu tak? Kita tak susun, kita bangkan, ya Allah terimalah amalku. Amboi macam kita dah ada amal, ya Allah. Macamlah kita dah amal. Terimalah, minta maaf kalau bulan puasa lagi jangan ya kalau doa. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana, tarawihana, wa qiraatana, wa sujudana, wa sahurana, wa bukaana, wa laparana, wa ngantuana. Semuanya diminta macam-macam. Rabbana taqabbal minna, sudah Allah terima daripada kami, termasuk dosa kami, termasuk jelek kami, termasuk cela kami, ya. Sudahlah. Nak minta banyak-banyak pun boleh, bukan tak boleh lah. Cuma pakai apa yang Allah Ta'ala kasih tu lebih lengkap lagi, ya. Begitu, ya. Bahkan ulama yang disenaraikan bukan amalan mereka, yang disenaraikan dosa mereka. Ini semua list of dosa-dosa. List of dosa. Sampai yang dalam lubuk-lubuk kalbu pun dicongkilnya dia gitu. Yang tak dosa pun dia mintanya. Yang malam, yang siang, yang gelap, yang sunyi, depan orang, belakang orang, yang orang tahu, yang orang tak tahu, semuanya disenaraikan minta ampun. Kita tak terkarang pun apa yang begini. Alhamdulillah ada ulama yang tulis. Kita tinggal baca saja. Sangat-sangat banyak kesannya istighfar ini. Kenapa? Sebab siapa yang baca istighfar ini, mudah-mudahan ni Allah Ta'ala kasih hati dia padam daripada maksiat tau. Cakap amin betul-betul semua dalam hati. Yang dia tak nak amin. Pasal apa? Aku masih nak buat lagi, aku masih nak buat lagi. Aku baru plan besok nak buat sekian-sekian. Ustaz dah bacakan istighfar, nanti tak jadi pula buat. Alamak, janganlah baca dulu. Kasihlah aku buat dulu. Yang kau nak buat tu racun sebetulnya. Yang kau nak buat tu racun sebetulnya. Dan ini penawar. Tapi racun tu manis, tapi kau mati. Itu mati. Jadi ini penawar. Yang dia tahan, dia tak nak minum penawar. Kenapa? Pasal dia masih nak teguk racun yang manis, tapi mati. Sekatilah kalau kau suka mati, kau jangan baca doa ini. Orang baca semua kau diam. Kalau kau suka nak bergelimbangan dengan maksiat dan kau kepingin nak kena dapat murka Allah Ta'ala, kau jangan baca. Orang baca ini, kau jangan baca, kau diam. Pasal apa? Kau nak buat maksiat besok. Buatlah. Kau jangan baca. Tapi kalau kau suka nak Allah Ta'ala rahmatkan, kau suka Allah Ta'ala nak ubahkan kau jadi orang baik, sama-sama kita baca. Kalau tak boleh terikut baca, paling tidak amin ya Allah, amin ya Allah. Apa yang kau beri pada kawan-kawan aku, kau berilah pada aku juga. Allah Ta'ala boleh kabulkan, ya. Baik, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa nadhiran wa zahira. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta
أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله لذنوب كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها وأتوب إليه اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فقالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه وأستغفرك بما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي إذ ارتكبتها وأتيت بها من العصيان فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير
khairul warithin Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa astaghfiruka min kulli faridatin awjabtaha alayya fi ana'il layli wa atrafin nahar fataraktuha khata'an aw amdan aw nisyanan aw tahawunan aw jahlan wa ana mu'agabun biha wa astaghfiruka min kulli sunnatin min sunani sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fataraktuha ghaflatan aw sahwan aw nisyanan aw tahawunan aw jahlan aw qillata mubalatin biha wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk subhanaka ya rabbal alamin lakal mulku wa lakal hamdu wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya jabira kulli kasir wa ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli gharib wa ya muyassira kulli asir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir wa anta ala ma tasha'u qadir wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi'adadi man salla alaihi wa bi'adadi man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah Allahumma salli ala turbati sayyidina Muhammad fit turab Allahumma salli ala gabri sayyidina Muhammad fil gubur Allahumma salli ala surati sayyidina Muhammad fis suwar Allahumma salli ala ismi sayyidina Muhammad fil asma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil
العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita, tetapkan iman kita. Semoga Allah Taala ubah keadaan kita sehingga kita minat segala kerja-kerja taat, sehingga kita benci segala perkara-perkara maksiat. Semoga tobat kita ini membuat kita, mendorong kita kepada tobat berikutnya dan tobat berikutnya sampailah hari kita menghadap Allah Taala dalam keadaan taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Kita baca doa Maulid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad ali madihi safwati rabbina wa hadana wa idhim tazajna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi fagrina wa rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين الفاتحة akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum. Insyaallah jumpa lagi dalam kesempatan, semoga Allah Taala padatkan kita dalam ketaatan pada yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا